A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi sama-sama kita bersama dalam sesi PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan pelajaran yang ke-25 dalam bidang akhlak Islamiyah, iaitu wasatiyah, menjamin kecemerlangan umat. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks muka surat 205 hingga 210. Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan pembelajaran kita dengan maksud dan dalil wasatiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan wasatiyah? Okey, wasatiyah ialah pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Kata kunci di sini ya murid-murid ialah pendekatan yang sederhana. Itu kata kunci maksud wasatiyah, pendekatan yang sederhana. Kena ingat baik-baiklah, apabila dalam peperiksaan atau ujian ditanya apakah nyatakan maksud wasatiyah, maksudnya ialah pendekatan yang sederhana. Itu jawapannya. Okay, baiklah murid-murid, kita lihat pula dalil. Dalil wasatiyah ini. Okay. Saddidu wa qaribu wabsharu fa innahu la yudkhilal jannah ahadan amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah minhu birahmah. Wa'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim. Maksudnya, lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk syurga. Amalan yang paling disukai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Ini maksudnya kita apabila kita melakukan sesuatu amalan, kita jangan terlampau berlebih-lebihan. Jangan pula kita terlampau meringan-ringankan. Ambillah yang sederhana, sederhana dan juga istiqamah. Itu lebih baik. Lebih baik yang sedikit atau yang sederhana dan istiqamah berbanding yang kita buat secara melampau-lampau, lepas itu ditinggal ataupun kita ringankan. Tidak boleh ya murid-murid. Jadi wasatiyah ini maksudnya yang sederhana, yang seimbang. Itu maksudnya. Okay, baiklah murid-murid, kita teruskan dengan yang kedua pula, dalil daripada Al-Quran berkenaan dengan wasatiyah ini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Maksudnya, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad. Umat Muhammad itu kitalah, kita. Satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Ini dalam suratul Baqarah ayat 143. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apakah prinsip wasatiyah ini. Okay, ada 4 prinsip wasatiyah. Yang pertama, yang paling penting, kesederhanaan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, kecemerlangan. Baiklah, kita tengok pula dari segi aspek kesederhanaan, iaitu melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Melaksanakan amanah dengan sempurna dan dedikasi. Dedikasi ini contoh dia lah. Okay. Maksudnya, sederhana itu kita lakukan dengan sempurna, tidak melampau, macam seperti kita tadi, tidak melampau. Yang penting dia mematuhi syarat. Okey. Kita lihat pula aspek yang kedua ataupun prinsip yang kedua, iaitu keseimbangan. Iaitu memenuhi keperluan rohani, jasmani, akal secara sempurna dalam semua keadaan. Okey, contohnya rohani, istiqamah melakukan ibadah fardu dan sunat. Jasmani, berehat setelah bekerja supaya badan bertenaga.
akal, menjauhi barang ya, larangan yang boleh merosakkan akal seperti dadah. Ini keseimbangan. Ini seimbang. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, keadilan, iaitu melakukan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Murid-murid ada yang salah faham juga pasal adil ni. Adil tidak semestinya sama rata. Adil ini maksudnya kita meletakkan sesuatu itu pada haknya. Pada haknya. Contoh orang miskin. Miskin kan? Seorang miskin tidak sama dengan miskin yang lain. Mungkin miskin keperluan mereka berbeza-beza. Jadi kita kena, macam mana yang adil itu, kita bagi bantuan kah, derma kah, sedekah atas situasi atau keadaan seorang miskin itu. Itu maksudnya adil. Kalau dia layak dapat 20 ringgit, 20 ringgit lah dia. Kalau dia layak dapat 100 lah dia bagi. Walaupun dua-dua miskin. Itu maksudnya adil. Iaitu menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima. Mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Kecemerlangan. Prinsip yang keempat, wasatiyah itu kecemerlangan. Pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah SWT. Iaitu melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, menggunakan kekayaan dunia untuk mendapatkan Allah, melakukan tugas dengan rela hati dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 4 prinsip wasatiyah. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apakah dalil 4 prinsip wasatiyah tadi itu. Yang pertama, kesederhanaan itu ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan pembelanjaan mereka adalah betul dan sederhana. Keseimbangan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ini doa kita selalu baca. Dan di antara mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Dalil baik keadilan pula dalam suratul Maidah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada takwa. Prinsip yang keempat, dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia. Kita ni umat yang terbaik murid-murid, kerana kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah 4 dalil kepada 4 prinsip wasatiyah yang sudah kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, kita lihat pula hikmah. Apakah hikmah kita melaksanakan prinsip wasatiyah ini dalam kehidupan kita? Nyata prinsip wasatiyah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Yang pertama, syariat Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni. Yang kedua, pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat diwujudkan kerana adanya kestabilan politik. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang stabil dapat dijana kerana tidak berlaku pembaziran. Yang keempat, tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan mengikut keperluan negara.
Dan yang kelima, masyarakat yang aman, damai dan bersatu padu dibangunkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Beginilah antara lain 5 hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Baiklah murid-murid, begitulah tadi kita sudah membincangkan berkaitan dengan maksud wasatiyah dan juga dalil wasatiyah ini daripada Al-Quran, dan kita juga sudah membincangkan 4 prinsip wasatiyah beserta dengan 4 dalil sebentar tadi, dan yang terakhir tadi kita sudah membincangkan berkenaan dengan hikmah kita melaksanakan ataupun kita mengamalkan prinsip wasatiyah. Jadi wasatiyah ini murid-murid, kita bersederhana dalam setiap aspek kehidupan kita, namun bersederhana dengan satu syarat, kita kena bersederhana dan konsisten ataupun istiqamah ataupun berterusan. Jadi sekadar itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.